آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار والأسرار ولا تجعلنا من أهل الأضيار. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, barisan di Tuan Kuasa Masjid Qaryah Baru Jaya, Datuk, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, kita dah sempurnakan solat berjemaah serta dengan wirid dan berdoa, dan insya-Allah kita lanjutkan sedikit tempoh iktikaf kita pada subuh hari ini untuk kita menyambung bacaan kitab Sufi dan Wali Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani rahimahullahu taala. Dan kita telah sebenarnya berada pada penghujung rancangan lah ni, dah habis dah untuk bab syatahat, kita nak habis dah pada perbincangan yang agak panjang pada bahagian yang kedua ni. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, isu mengenai syatahat ini telah dimuatkan dalam kitab Fatwa Fataniyah. Fatwa Fataniyah ni kira kitab, pengarang kitab dia lah, kitab Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, iaitu isu yang berbangkit dengan suasana masyarakat ketika itu, yang menyebabkan kekeliruan, salah faham, sehingga sampai ke pihak istana. Maka tuanku almarhum Tuanku Sultan Muhammad mengambil pendekatan yang bijak, iaitu dengan merujuk isu tersebut kepada ahlinya. Maka inilah jawapan-jawapan yang disediakan oleh Syekh Wan Ahmad sebagai panduan kita bersama bagaimanakah pendirian kita sebagai seorang Muslim, bagaimana pendekatan yang perlu kita lakukan kalau berlakulah di kelompok kita ni kumpulan-kumpulan hakikat insan, kumpulan-kumpulan yang tak dah gugur syariat, pakai hakikat dia pula, ataupun kumpulan-kumpulan yang dilekakan dengan syatahat ini, dengan mimpi-mimpi, dengan cakap-cakap kosong, tetapi perbuatannya jelas dan nampak bercanggah dengan syariat. Seingat kita berhenti halaman 35 tak? 35 telah berkata, senali. Okey, baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jadi cerita tuan-tuan, kita tak boleh, kita ambil sikit perenggan yang atas tu, sekali-kali tiada harus menceritakan yang dilihat itu kepada ulama yang bukan ahlinya, yakni yang bukan ahli sufi, bukan ulama sufi, apatah lagi kepada orang jahil yang awam. Jadi cerita-cerita bab khawas ini, bab asrar, rahsia-rahsia, dan kita faham tuan-tuan, ilmu tasawuf ini antara nama yang 1000 itu, dari 1000 nama tasawuf ini, antaranya ialah ilmu al-batin, ilmu dalam, ilmu hati, ilmu asrar, ilmu rahsia. Maka ada seperkara yang tak boleh kita share dalam bentuk umum. Ada perkara yang tak boleh kita rakamkan sehingga menjadi tatapan, dan orang yang minat tengok tu, dia dari sudut dia minatlah di sekolah dengar, tapi benda yang disampaikan tu tak memenuhi dan tidak sampai kepada pemikiran si pendengar tersebut,
kerana perkara itu perkara hakikat. Jadi sebab itu perkara-perkara yang begini tidak disebutkan secara terbuka kerana mengundang fitnah yang lebih besar daripada manfaat yang dibawa. Semalam saya di Podikson, tuan-tuan, Musyawarah Fatwa kali Dr. Yusri, dia cerita ada di Tompek kita lah, dia buat satu aliran ke satu fahaman. Senang cakap, kita dapat bukti-bukti video tu. Orang ni dia duk jiboy ya, tapi dia pandai sudah pun tuan, dia nak sebarkan fahaman dia, dia rakam pakai video. Kan ini kita boleh viral pakai video semua kan, pakai Facebook kan. Tapi yang disampaikan itu memang jahanam lah. Dia kata Tuhan bayar zakat dekat mana? Dia kata Allah kena semayang. Walaupun dia Allah tu dia kena semayang. Dia kena pergi haji. Allah, itulah Allah. Dia soalan pusing-pusing itulah balik. Kita dalam Allah, Allah dalam diri kita, kitalah Tuhan tu, kita sembah diri kita, pusing-pusing itulah balik kan. Tapi yang tak bijaknya ialah memang katoi lah, memang copek lah bertangkap kan. Dia buat video, dia pergi viral kan. Banyak lah siri video-video dia, banyak lah, banyak. Tapi tuan-tuan, saya nak bayangkan itu syafahat ke tu. Itu antara faham ya, yang tidak menepati maksud akidah, tidak menepati, tidak seiring dengan maksud syariah. Okey, kalaulah imam-imam kita dalam bidang kesufian ni, walaupun kita percaya dengan ijtihad mereka, dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada mereka, mereka juga tidak berbicara tentang perkara syubhat ni secara terbuka. Yang sosial tadi memang confirm kena tangkap lah. Tetapi yang cerita ni, walaupun kita betul, walaupun tuan-tuan mimpi yang baik-baik ya, tuan-tuan dapat petunjuk-petunjuk yang baik-baik, tetapi perkara itu tidak dijadikan asas untuk kita bisik-bisik, kita heboh-hebohkan benda tu. Sebab saya khabar tadi, walaupun tuan-tuan mimpi Nabi SAW, walaupun kita mimpi syekh kita, guru kita, imam, sebagai-bagai tokoh-tokoh yang hebat dalam pendidikan tarbiyah kerohanian ini, dalam kesufian ini, walaupun begitu, ia bukan bahan untuk diviralkan kepada yang bukan ahli. Walaupun kita nak cerita Ustaz jadi macam mana yang boleh memaham benda-benda yang hakikat ni. Kalau Ustaz dia power bab sifat 20 tauhid, tapi dia tak terlibat dalam mengaji kitab-kitab tasawuf, pun susah nak faham. Walaupun dia power tauhid tadi, walaupun Ustaz ni bertaraf mufti ya, walaupun tuan guru ni dia hebat dari sudut fiqh, dia selesaikan masalah apa semua, PKP ni macam mana dalam masjid, COVID-19 macam mana dari sudut pandangan syariah, dari sudut fiqh syariah, dia pakar. Kalau dia tidak terjun dalam bidang tariqah, dia juga tidak boleh memahami maksud sebenar cerita-cerita orang hakikat ini. Itu kita tak boleh bercerita dengan ustaz, apatah lagi kita nak bercerita dengan orang awam. Itu maksudnya. Tuan-tuan, kalau diceritakan juga mengakibatkan fitnah yang sangat besar ya, bahkan boleh jadi membawa kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik ya. Jadi kalau kita nakkan pengaruh, kita nakkan kelainan, kita nak ceritakan mimpi-mimpi kita, tapi tuan-tuan kalau silap cara, kalau tak ada panduan syariat dan akidah yang benar, kita boleh terjerumus kepada lembah kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Qala, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, hadithun nasa bima yafhamun, aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasulah. Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tuan-tuan, wa ma adraka ma Ali, kamu kenal ke siapa Sayyidina Ali? Jangan dipandang dari sudut bacaan orang Syiah, tapi pandang dari sudut kacamata Quran dan Sunnah. Pandang dari sudut bacaan, analisa yang dilakukan oleh para tuan-tuan ulama-ulama ahli sunnah tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang disebut oleh Syekhuna Sayyidi Saleh Ja'fari. Dia kata Aliyun sada jaisyal arifin. Sayyidina Ali itu yang merupakan pemimpin kepada orang yang arif, yang kenal Allah. Manhaj kesufian kita, tuan-tuan, dia akan lalu sanadnya kepada para sahabat.
Sanad-sanad kita bertarikat ni akan lalu kepada sahabat. Tuan-tuan, antara sahabat yang menjadi calon tokoh yang berperanan besar dalam memberikan kefahaman tasawuf yang sebenar ini Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka Sayyidina Ali tuan dia pesan apa? Dia kata apa? Berkatalah kepada manusia dengan apa yang mereka dapat mengerti. Okey? Benda yang orang faham. Bermaksud kita mulakan dulu dengan syariah, fiqh. Ataupun asas yang lebih kukuh lagi kita mulakan dengan akidah, mengaji sifat 20. Dah faham sifat 20, dah tahulah laisa kamitslihi syai', itu benda yang antara sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, itu benda yang antara yang sangat penting untuk kita faham. Allah tak sama dengan makhluk. Tadi tak adalah Allah kena bayar zakat kat pusat zakat, mana resit ada ke tak, pergi haji ikut travel mana. Jadi tak timbullah soalan-soalan macam tu kalau dia faham akidah. Ya, jadi kita settlekan akidah dulu. Betul lah sifat 20, alhamdulillah. Ya, dah cantik. Kemudian kita belajar fiqh, syariah, korban macam mana. Kita special pula ada COVID ni, ada sekatan-sekatan ni, kita mesti follow SOP. Ya kan? Banyak masjid dia angkat tangan dah, tak payah buat lah nanti susah. Tak apalah, benda pun kita kata tak sampai pada peringkat wajib, kecuali kalau bernazar. Jadi kita selesaikan tuan-tuan masalah fiqh. Yang memokak dalam Facebook tu tuan-tuan, dia kata sembahyang paru ni tak sah, jaga-jaga sah ni tak ada. Yang memokak ni Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ni tuan-tuan, saya nak ngobarkan dulu kami mesyuarat fatwa di Langkawi. Sekali Datuk bawa kami keluar, Datuk Mufti bawa keluar lawatan kerja ke Jabatan Mufti Kedah, dan kursus tu terus buat di Langkawi masa tu tuan-tuan. Datang satu tim namanya Hizbut Tahrir. Pernah dengar tak? Dia ni dulu saya ingat 3-4 tahun lepas dia aktif mengagihkan dia punya pamphlet dia. Pamphlet dia pamphlet lah dia nak bagilah. Tak ramai, kalau kata masjid kita ada 2,000 orang, dapat 20 orang pun kira berjaya oleh dia. Dapat dia 2 orang pun dia kira menang lah Hizbut Tahrir ni. Dia satu NGO yang saya ingat dulu dia di Bangi lah center dia. Dia lain lah, faham dia tak macam Ahli Sunnah wal Jamaah, membatalkan semua punca kuasa yang ada ni. Dengan kata mudah, Hizbut Tahrir ni tuan, dia kata fatwa mufti tu tak terpakai, hukuman qadhi dan hakim tu tak boleh diterima di mahkamah. Puncanya apa? Balik pada asal, iaitu kerajaan yang ada ini kerajaan yang tidak sah, kerana kerajaan hanya terbina atas dasar khilafah. Niat dia baiklah, nak balik kepada zaman Sayyidina Ali, nak balik zaman Sayyidina Osman, dia nak macam tu sistem khalifah. Artinya bukan wakil rakyat wabi taufik je, dia mesti ada khalifah. Kalau kata dulu Turki mesti menguasai seluruh dunia. Amboi, macam mana nak balik ke zaman macam tu? Itu satu bab lah. Oleh kerana tak ada khalifah, maka apa pelantikan yang berlaku ni tak sah. Kalau tak sah, lotih tuan-tuan. Kalau tak sah, lotih. Jadi dia kata, jadi bab tadilah, jadi pembentangan tadi berlaku dalam Langkawi. Ahli fatwa takkan nak terima tuan-tuan benda macam tu, benda salah. Kita follow fatwa Selangor dah wartakan ajaran yang menyeleweng, tak boleh didaftarkan, tak boleh diterima, kita follow lah. Dah ada kes di Selangor, Negeri Sembilan ambil benda yang sama, bincang kita dari sudut pandang hukum, maka kita tak boleh menerima lah. Dan antara poin di musim Covid ini, mereka katakan ni Hizbut Tahrir ni, dia kata semayang orang paruh satu dunia ni tak sah kerana jarak-jarak sahnya. Lagi yang canggih lagi tuan-tuan, ini khabar tak mengaji ni. Yang canggih lagi ni, dia kata apa? Ini cara semayang Buddha. Macam nak kungfu, Shaolin nama. Ini cara Buddha semayang jarak-jarak. Okey, 2. Yang ketiga, saya baca, ada lagi yang memukak-mukak ni tuan-tuan, yang tak mengaji lah, saya kata. Tak khatam kitab ni. Dia mengabarkan yang kita ni, hati kita dah korek ni. Orang pergi masjid ni, yang semayang jarak-jarak soft macam ni, hati dah korek. Dia kata ambil lebih 40 hari buat soft jarak-jarak, hatinya keras,
kerana dia telah melawan sunnah Nabi SAW, yang sunnah Nabi itu semayang kena rapat-rapat, melekat-melekat kaki kita, bahu kita. Yolah, bodoh tu kita cerita dalam zaman aman, ketika zaman bukan ada penyakit. Tuan-tuan, jadi berlakulah apa yang berlaku, tuan-tuan. Saya kata tadi, perkataan Sayyidina Ali ni mengajar kita apa? Kita kena steady lah. Kena faham dari sudut fiqah macam mana. Okey, selesai. Akidah selesai. Tasawuf pun, tuan-tuan, yang kita mengaji, tasawuf yang kita mengaji ni melepaskan fardu ain kita. Dia bukan cerita dalam-dalam lagi dah. Yang dalam tu, yang Ustaz Rahman baca tu dalam lah sikit. Kalau basuh hikam itu tu dalam sikit. Tapi tasawuf yang kita baca secara umum tu, itu melepaskan fardu ain kita, mengenal mazmumah dan mahmudah. Itu, tuan-tuan. Maka kata Sayyidina Ali, sampaikan kepada orang benda yang orang boleh faham, yang dapat mengerti. Jangan kau cerita kayangan di awang-awangan, orang tak boleh faham. Lebih-lebih orang tidur lagi tak faham apa-apa. Kan dia dah terawang-awang siap dah daripada awal. Adakah kamu mahu mengatakan, adakah kamu mahu didustakan Allah dan Rasulnya? Apakah dengan sebab ceramah kamu tadi, video yang kamu viralkan tadi, buku yang kamu tulis, menyebabkan nanti orang melihat Allah dan Rasulullah SAW itu sebagai satu bahan yang disendakan, bahan yang didustakan. Jadi Allah dan Nabi itu dah jadi macam bukan khaliq. Allah itu tidak lagi dianggap sebagai pencipta, yang ada kelemahan-kelemahan sifat makhluk. Apakah dengan kamu bercerita tentang Nabi SAW, benda yang tak betul? Maka kesannya ialah, tuan-tuan, orang tidak lagi melihat Nabi itu sebagai seorang al-ma'sum, sebagai seorang tokoh al-uswah, ikutan yang sepatutnya dicontohi. Tetapi akhirnya Nabi SAW itu menjadi bahan seperti orang awam. Nabi itu dah jadi manusia biasa. Itu yang kita kata Nabi pendatang lah, Nabi pelarian lah, kan? Tapi kalau kita betul, kita faham, perkataan-perkataan itu tidak akan keluar daripada mulut kita. Kan? Jadi itu nasihat Sayyidina Ali, tuan-tuan, bercakap berdasarkan hadis Nabi SAW, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kita bercakap dengan level. Kalau pengajian umum begini, cerita tentang level umum. Walaupun sebahagian faham, kalau yang langsung tak ada basic tu langsung tak faham, itu bukan masalah penceramah, itu masalah pendengar itu sendiri. Tetapi penceramah, penyampai, pembidato, pentazkirah, dia mesti tengok kesesuaian audiens yang berada di hadapannya. Ini pandangan Sayyidina Ali, tuan-tuan, berdasarkan hadis. Hukama berkata, ziyadatul rajuli su'i ka ziyadatil ma'i fi usulil hamdal, kullama izdada rayya izdada mararatan. Okey, apa pula maksud, tuan-tuan, perkataan para bijak pandai ini? Ya, mereka berkata, tuan-tuan, bertambah pemuda yang jahat seumpama bertambah air pada umbi mentimun yang pahit. Tanam pokok, kan, air ada cukup, air cukup. Jadi, tuan-tuan, pokok tu jadi apa? Subur. Pokok jadi subur, air cukup. Tapi air tu bukan saja cukup, tapi dia terlebih dos dia, terlebih sukatan, tuan. Dia kata apa? Tiap-tiap bertambah suburnya, bertambah pula pahitnya. Itu perkataan, tuan-tuan, orang bijak pandai. Makna apa, tuan-tuan? Ya, makna kalau kita pun bijak, walaupun kita ni pandai, walaupun kita ni pengkaji yang bagus, penganalisa yang mantap, tetapi, tuan-tuan, berhimpunnya kepandaian kita tu, kalau kita letakkan pada tempat yang tak kono pun, dia tak jadi. Kalau kita persembahkan, kita sampaikan idea kita tu, ilmu kita tu pada bukan sasaran yang sebenar, dia pun jadi rosak, tuan-tuan. Seperti mana rosaknya apa tadi? Mentimun tadi, tuan-tuan, ya, kerana terlampau lebih air dia. Ya, sebagaimana rosak juga orang yang kalau lebih-lebih lagi mengaji tanpa guru, maka akan jadi tersilap, ya. Bermula tajalli seperti tersebut di atas,
Apa tajalli tadi tuan yang kita bincang dulu, dia melihat Allah. Ini bukan cerita masalah melihat dalam ilmu ihsan, dalam tasawuf kita. Melihat Allah tuan-tuan dalam bab ihsan, dia yang kita kata tuan-tuan maqam musyahadah, kan, ka'annaka tarah. Tapi disebut seakan-akan kamu menyembah Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Bukan lihat macam Allah, macam kita lihat lampu dah, macam kipas dah, macam kamera dah. Maka disebut itu pandangan basirah, pandangan mata hati. Pandangan mata hati, power dia tak ada batasan, dia tak ada sempadan. Ditembus ke alam malakut, ya, tembus ke mana-mana alam tuan-tuan. Itu pandangan yang kita nakkan. Seakan-akan melihat Allah, bukan dengan mata kepala. Ya tak? Tuan-tuan maka itu kalau kita dapat musyahadah. Tapi tak apalah, kita orang awam, kita berada pada level muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita tak mampu melihat Allah, tapi kita sangat yakin Allah sentiasa melihat kita. Itu maqam kita muraqabah, okey kan? Tetapi masalah yang dibangkitkan ialah, ya, dia punya tajalli itu dia kata dengan mata kepala. Jadi benda tu orang sukalah belajar. Faham? Ustaz ni mengajar, dia nampak Allah. Ustaz-ustaz lain mengajar, dia tak nampak Allah. Belum jojak, belum sampai ustaz tu. Kita nak ustaz yang jojak, yang sampai. Akhirnya jadilah apa yang jadi. Tuhan kena bayar zakat. Faham? Kan? Jadi tajalli begitu tak betul, ya. Dia kata apa? Mustahil dapat tercapai selama hidup di dunia. Mustahil kita dapat melihat Allah. Orang yang cakap melihat Allah di dunia ni tuan, dia mulhid. Ya, kufur dia. Ya, kalau lihat secara nyata. Tapi lihat Nabi SAW yang qazal secara nyata, itu okey. Itu tak ada masalah untuk melihat Nabi SAW secara nyata, tapi benda tu tak ada masalah. Cuma berlaku tak berlaku pada kita tu, itu yang jadi masalah. Sebab kita tak layak dikunjungi, menerima kunjungan Nabi untuk kita melihat Nabi SAW dengan mata kepala kita secara yaqazah. Kita tu pula masalah. Ataupun kalau betul berlaku nampak, mana saya tadi pergi sarapan dekat roti jalo kat stadium, nampak Nabi ada sekali duduk situ. Jadi ayat-ayat macam tu elok. Saya on the way balik kuliah subuh, beli roti canai bungkus, ada dia berbuat dengan Nabi. Nampak Nabi dekat ATM apa ni, paroi ni tengah beratur cucuk duit. Kan tuan-tuan? Macam tu kan kita nak cerita yaqazah kita. Kalau dengan Nabi tuan-tuan, hukumnya berlaku, harus berlaku. Aqlan wa syar'a. Dari sudut syariat harus berlaku perkara yaqazah, dari sudut hukum adat pun tuan-tuan harus berlaku. Hukum akal. Tetapi benda tu pula berlaku dekat siapa? Timbul soalan, dan kita tak nak buka fitnah. Seperti sebagian pengikut arkam, dia masih pakai lagi isu yaqazah ni sebagai modal dia. Yaqazah, dia kata malam ni kita yaqazah, kata dia. Tapi yaqazah itu betul ke, menepati ke maksud yaqazah yang dibahaskan oleh ulama? Kan? Itu bab Nabi. Kalau bab Allah, dia kata dia nampak Allah yaqazah, itu kufur. Maka perkara ini yang ditutup oleh ulama. Dia kata jangan dibuka-buka perkara-perkara begini, sebab apa, nanti rosak akidah kita. Kalau berlaku ada orang mendakwa, Lobai ni mendakwa, Syekh ni mendakwa, tuan guru kita mendakwa, dia kata saya melihat Allah, maka yang dimaksudkan oleh ahli sufi tentang tajalli adalah yang berhubungan dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kalau macam tu clear lah. Jadi syekh tu pun kena terang sampai habis lah. Jangan segerak jalan. Murid ni bukan faham nak. Bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa tak faham. Kena cerita torang. Torang betul-betul. Jadi murid faham. Rupanya ada berlaku kita melihat Allah dengan pandangan basirah. Pandangan mata hati kita. Bukan dengan pakai spek, bukan pakai teropong, bukan dengan mata kasar kita, tuan-tuan. Ya? Jelas. Sepakat ulama' tauhid, ulama' fiqh dan ulama' tasawuf yang menghimpunkan antara zahir dan batin, seumpama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tentang melihat Tuhan dengan mata kepala itu tiada akan diperdapat di dunia ini. Jadi maknanya ketiga-tiga
manhaj sistem ilmu kita tuan-tuan, ilmu fardu ain kita ni bermula dengan akidah, bermula dengan syariah fiqh, bermula dengan tuan-tuan tasawuf, tarikat. Tak ada yang terima melihat Allah di dunia ni dengan mata kepala. Sepakat. Dan dia petik kata-kata Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan emosi nanti pergi ziarah makam Imam Zakaria Al-Ansari, makam dia sama satu masjid dengan Imam Syafi'i. Saya 2 tahun pergi tuan-tuan, tahunnya sebelum Covid pergi, tahun lepas pergi 2 tahun tak dapat masuk makam Imam Syafi'i. Renovate. Orang khabar 2 tahun renovate, apa yang kau buat? Agak satu hari satu batu dia masuk, satu lambek lah siapkan. Ya, tetapi nanti kalau tuan-tuan ke Mesir, antara tempat yang ziarah kita nak ambil berkat tuan-tuan, tempat bagus yang kita nak ziarah, bukan pergi melontar shopping je, ya, pergi makam Imam Syafi'i. Di awal pintu masuk makam Imam Syafi'i itu ada makam Al-Imam Zakaria Al-Ansari, seorang ahli sufi, seorang murid Imam Syafi'i yang mengembangkan mazhab Syafi'i zaman-zaman mutaakhir ini. Dia bukan hidup zaman Imam Syafi'i, tapi dia murid yang kalau tahun 900 sekitar tuan-tuan, dia berbeza dengan Imam Syafi'i sekitar 700 tahun dah wafat Imam Syafi'i, baru dia berada di Mesir. Syekh Zakaria Ansari dia cover tafsir, dia cover tasawuf, dia cover fiqh. Ya, maksudnya imam yang mencakup ilmu-ilmu syariat dan hakikat. Imam Zakaria Ansari dulu susah. Kalau kita baca sejarah hidup dia, manaqib dia, makan dia ialah mengumpul lebihan-lebihan kulit tembikai itu sebagai makanan dia. Orang buang kulit tembikai itu kita tak makan lah kan, kita makan isi kan. Yang kulit itu tuan dikutip balik, dipotonglah mana sikit, dibasuh. Itulah makanan Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika susahnya beliau ketika menuntut ilmu. Ya, dan itu dalam bab sejarah hidup dia. Tetapi yang menjadi tuan-tuan fokus kita ialah beliau, dan seumpama Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, ya, tak boleh berlaku tajalli yang bentuknya iaitu dengan dapat melihat Allah dengan mata kepala. Tak berlaku, mustahil, kufur. Mereka semua fakat bahawa kecuali Nabi SAW saja yang boleh berlaku. Sebab charge Nabi itu kuat, nur Nabi itu. Sebab itu kita bahas dalam bab Isra wal Mi'raj, dia kata, ya, kes Nabi yang agung, yang ada kelebihan yang agung, seumpama kisah yang diriwayatkan dalam Isra wal Mi'raj. Dan kita tahu tuan, Isra Mi'raj itu merupakan pembedahan kali yang komplek. Bukan sekali je suci hati Nabi itu, power nur Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Jibril kata, lau qaddamtu khutwatan lahtaraktu, aku kalau melangkah lagi setapak aku terbakar. Kan? Adapun kau boleh naik lagi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaedah bertemu kaifiat itu tak dibahaskan. Apakah melihat benar ataupun melihat dengan basirah, ini menjadi dua mazhab, dua perbincangan di kalangan ulama tuan-tuan. Kalau boleh berlaku pun mungkin hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi Musa ingin melihat Allah, kan Allah tajalli kan tuan, Allah tunjukkan pada bukit, bukau, gunung ganang itu pun Nabi Musa dah tak tertahan melihat cahaya tersebut. Pengsan Nabi Musa AS. Ini tuan-tuan, Nabi Musa pun tak mampu untuk dijelmakan, ya tuan-tuan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita boleh faham tajalli ni tuan, ilmu-ilmu hakikat. Dan masuk juga semalam satu paper, satu kertas tentang satu aliran juga tuan. Nama dia memang sedap lah, University of Asmaul Husna, nama kumpulan tu. Memang best lah nama dia kan, nama dia memang best. Tetapi masalah yang dalam sebalik nama yang baik itu, berselindung di sebalik itu benda-benda yang telah mula membabitkan ilmu-ilmu syatahat ini. Maka kita mesti nilai lah. Yang betul, alhamdulillah, kita support, kita minta orang mengaji. Tapi kalau benda dah salah, benda dah bercanggah dengan syariat tadi, benda yang membawa kepada benda-benda yang syatahat ini, maka perlu kita benteras, perlu kita sekat agar orang tidak terjerumus kepada ilmu-ilmu yang silap dan sesat, tuan-tuan, ya. Qala, orang-orang yang membusungkan dan menepuk dadanya. Apa tuan, membusungkan tu apa? Membusungkan tu bahasa baca tu. Baca ya. Dan menepuk dadanya dengan megah. Wah, dia pun masuklah dalam dia punya, sekarang ni Facebook je lah.
Sekarang Facebook tu kita ada data, kita ada Facebook, kita keluarkanlah sini, tak ada orang marah pun. Dan baru-baru ni pun minggu lepas tuan-tuan tengok Yadim, faham Yadim? Kan dah tukar kerajaan, tukarlah dia punya CEO dia kan. Dulu Nek Umar, sekarang ni yang temeluh tu Nasruddin Tantawi. Bagus jugalah dicadangkan, dia kata penceramah dalam video pun mesti ada tauliah. Penceramah nak keluar YouTube tu mesti ada tauliah. Dari sudut tu positif lah, sebab ada mekanisme untuk memantau. Tapi orang-orang yang tak suka benda-benda politik ni, tuan kata kau menyebut lah. Dulu masa kau tu tak ada apa cakap lah, masa ni lah kau nak sekat orang lah tu. Jadi orang akan menilai benda tu dari sudut politik macam-macam lah tuan. Ya, kena faham lah di situ kan. Jadi keluarlah masing-masing punya video. Kalau kita bawa video yang elok-elok, alhamdulillah lah. Tapi bodoh tadi, kelakar betul orang Jibo ini kan. Jadi macam tu lah dia mengeluarkan statement-statement yang memang orang dapat bukti yang kau cakap tu salah. Tak kono hukum macam ni dah, bukan akidah kita macam ni dah. Kan tuan-tuan? Jadi ada orang menepuk dada. Dan dah sampai makam kata dia. Ini semua kulit ni, depan-depan ni semua kulit, orang masjid ni semua kulit. Dan isi. Nampak? Ini jadi isi kulit macam tu lah masalah dia. Yang baca kitab-kitab Rumi, kitab-kitab Jawi ni, ni low class punya pengajian ni. Eden tak pakai kitab. Eden punya kitab sini. Siapa? Tuan guru tuan siapa? Ustaz punya ustaz siapa? Eden tak pakai ustaz. Yang tadi gerakan yang saya sebut University of Asma Husna tuan-tuan, tadi gerakan itu siapa mengaji dengan seorang guru maka ilmu dia terbatal. Pula dah pening kepala kita fikir. Jadi dia mesti dapat ilmu terus daripada Allah. Nak cerita laduni, memang kita ada laduni, tapi sebelum laduni kena mengaji kasbi. Kau tak kasbi, kau kasbuk kan. Takkan tiba-tiba dapat laduni tanpa ada asas ilmu. Tuan-tuan, benda macam tu kan. Jadi mengakulah tajalli. Dia penyakit tajalli ni apa? Nanti akan jadilah. Tuan-tuan pernah dengar Dr. Ismail Kasim? Dia tak sampai ke baru ini kot. Dia lagi ganas. Dia keluar dalam Facebook dia kata saya akan sula Datuk Mufti. Saya akan sula Datuk Mufti. Saya akan bom pejabat JAKIM. Jadi apa masalahnya? Ekstrim. Jadi pemikiran dia yang betul, yang lain salah. Dan ilmu syahadah dia tuan-tuan, Dr. Ismail Kasim ni, saya pun dalam pembentangan irsyad fatwa pun, kalau slot jawatan mufti pun, video saya tu keluar cerita pasal nama dia ni, memang kita kena makilah dengan dia. Geng-geng dia maki kita, celaka punya ustaz, kau akan dia masukkan dalam neraka, kena kelawan guru kami. Masalah guru kau kalau betul atas kepala kita, syekh-syekh yang betul, pengajaran yang betul adalah aini wal ras, kita junjung dia. Tapi benda yang kau bawa tu salah. Salah tang mana tuan-tuan? Dr. Ismail Kasim ni orang Sabah. Salah tang mana? Dia jolok mufti, dia pergi panjat istana, pergi zaman Tok Mat dulu, pergi pejabat MB, dia jolok semua nak sahkan dia punya tarikat dia. Tapi nak sahkan macam benda-benda memang salah. Okey. Apa ilmu dia? Ilmu syahadah. Syahadah masalah tuan-tuan cuba tengok. Syahadah yang botuk ialah yang dia ajar. Tapi yang dulu Syekh Ahmad ajar tak betul lah. Habis yang kata dulu Ustaz Syamsuri imam kita mengajar, kita tak betul lah. Habis Arwah Sasrul mengajar tu tak betul, tak betul. Yang botuk syahadah tu mesti dari say. Parah pun dah kau ni. Gertinya tuan-tuan, kalau dah tak betul syahadah, gertinya kita kafir. Dia menganggap kita kafir. Dalam masalah kafir tuan-tuan, kalau jadi wahabi sikit, halal darah, itu yang dibom sana bom sini itu. Jadi tuan-tuan, bahaya. Ya, maka sebab itu kefahaman agama ini juga tuan, kalau tak difaham dengan betul, mengikut manhaj yang benar, dia juga melahirkan insan yang ekstrim. Mengaji tarikat, belajar hakikat, tapi tak kono dia punya cara manhaj yang dibawa oleh para ulama dan dibawa oleh para awliya, para habaib, kita juga tuan-tuan akan jadi kelompok yang ekstrim. Akhirnya kita memandang serong. Serong tu satu bab.
tapi akhirnya memandang orang lain sebagai kafir, hanya kita yang beriman. Ini semua tuan-tuan kulit yang tak boleh pakai, yang isinya hanyalah saya seorang. Ini dakwaan-dakwaan tuan mendabik dada, seolah-olah dia telah mencapai puncak mahabbah. Dia seorang yang kasih Allah, dia yang benar, yang lain-lain semua sosial. Jadi kita bukan belajar untuk menyesatkan orang, tuan-tuan. Kita belajar ni kita nak suluh diri kita. Alhamdulillah, apa yang kita belajar, yang kita pegang ni benda betul, kan? Kita belajar ni bukan nak salah, itu bid'ah, itu tarikat asamaku tak sampai, dia bukan itu, tuan. Kita sama-sama nak sampai kepada Allah menerusi manhaj Nabi SAW yang dipimpin, yang disuluh, yang ditunjukkan oleh para ulama kita, ya, para syekh-syekh kita, tuan-tuan. Maka dia mengakulah dia orang yang tinggi kasihnya terhadap Allah, dan Allah juga kasih kepadanya. Apa maksud, tuan? Dia kasih Allah, Allah kasih kepadanya. Kalau dari sudut ta'rif, itulah ta'rif wali. Wali ni apa? Dia sayang Allah, Allah sayang dia, kan? Kalau sahabat, dia redha kepada Allah, Allah redha kepada dia. Lagi tinggi daripada maqam wali, sahabat, ya tak? Dia pun mengakulah, tuan-tuan, dialah wali yang sebenar-benar. Habis macam ni Imam Nawawi? Imam Nawawi tak wali. Imam Suyuti belum wali lagi. Habis wali sebenar siapa? Dia tolak semua orang, tinggal seorang je. Siapa? Dan lah. Inilah, tuan-tuan, ya. Na'udzubillah min zalik, adalah termasuk salah satu penyakit batin yang wajib diubat. Tuan-tuan, bahawa ahli sufi sangat mencela orang yang demikian. Orang sufi, tuan-tuan, dia bukan kojo macam tu dah. Kojo dia mendamaikan. Orang sufi bawa orang kepada Allah, bawa hati kita kepada Allah, bukan membida'ahkan orang. Kalau benda jelas bid'ah, bid'ah lah. Tapi benda tu bukan bid'ah, ya, dari sudut istilah bukan bid'ah, jangan kita bid'ahkan. Kita tengok, tuan-tuan, kan, mungkin saya dah sebut ke, kalau terlupa saya ulang lah pagi ni. Cerita apa Yusufia masjid yang Haji Mat dah pergi, tuan-tuan, dah pergi di Turki tu, kan kita tahu 3 minggu lepas, sebulan lepas, kan, dah ada Jumaat, dah bertukar masjid daripada muzium, daripada gereja asal masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya bukan bahaskan pedang yang dipegang oleh Profesor Khatib itu, saya bukan bahaskan isi khutbahnya, tapi yang saya bahaskan ialah ada pula yang komen, dia kata sembahyang Jumaat itu tak sah, kena ulang zuhur. Dua sebab tak sah. Satu, kerana imam tu seorang ahli sufi. Yang kedua, kerana imam itu bermanhaj Maturidi, Abu Mansur Maturidi, kita Abu Hasan Asy'ari, dua aliran yang diterima dalam ahli sunnah wal jamaah. Pening tak, tuan-tuan? Maka dia kata tak sah. Kalau orang komen ahli sufi ni, tuan, kita dah nampak dah, ini Wahabi mana lah ni, Algeria. Dalam Facebook dia daripada Algeria. Tak sah. Apa ribu yang sembahyang lagi tu, 20,000, tak sah. Kenapa? Imamnya tak pakai akidah yang aku pakai. Tuhan bertetonggok ke atas langit, Tuhan turun tadi pukul 5 pagi, turun ke Baruina dengan zat dia, berpindah-pindah Tuhan ke sana kemari. Dia nak akidah macam tu. Tapi kita kata tak, akidah kita bukan macam tu. Akidah Maturidiyah yang dipegang oleh Khatib Turki itu. Orang Maturidiyah, tuan, dia combine fiqah dia, fiqah Hanafi, mazhab Hanafi. Biasa dia akan ambil akidah, tuan-tuan, Maturidiyah. Kita Syafi'i Maliki biasanya Asy'ariyah. Orang Hambali, tuan-tuan, dia ada sikit Asy'ariyah, ada yang Salafi yang betul, Salafiyah, dan ada yang Mujassimah. Itu pecahan fiqah dan hubungannya dengan kefahaman aliran akidah. Jadi kan jadi susah. Hidup kita ni nak mencari salah orang. Hidup kita ni nak membida'ahkan orang, menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Maka, tuan-tuan, itu bukan hidup yang sebenar. Itu ada masalah hati, penyakit yang wajib diubat. Sikit lagi, tuan, last. Qala, berkata Sayyidi Ali Al-Khawas, ihdaru minal ightirar bimahabbatihi lakum an yastadrijakum bihubbikum lah hatta yushghilakum bikum indahu anhu fa innahu idza kushfa lakum an haqa'iqikum hasibtum annakum huwa wa min huna yaqa'ul istidraj aina turab min rabbil arbab. Okey, ini perkataan Al-Imam Sayyidina Ali Al-Khawas, Tok Guru Al-Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Katanya, tuan-tuan,
berhati-hatilah dari tipuan. Jadi kita ni terdedah kepada penipuan. Saya ni lebih lagi terdedah kepada penipuan. Saya pakai rida, saya ada janggut, saya ada level sikit, mungkin saya ada nama, saya ada pangkal DR. Saya ni pimpinan tarikat. Lagi senang saya menipu orang ni, lagi senang saya tertipu, gurur, kan? Jadi kata dia, hati-hati, kau jangan tertipu, jangan terpedaya. Kenapa? Dengan kasihnya kepadamu bahawasanya memperdayakan kamu, dengan kasihmu kepadanya sehingga ia membimbangkan kamu bersamanya dirimu daripadanya. Jadi maknanya apa? Konon-konon kita mengaku ni kita taat, kita hamba yang sebenar, tapi dengan pengakuan, dengan dakwaan-dakwaan itu sebenarnya tuan-tuan, ia semakin menjarakkan kita, menjauhkan kita daripada Allah. Kan kita besar diri, takabur, ego, sombong. Patut makin alim, makin kuat ibadahnya, makin rendah hatinya. Kan makin sayang dia dengan orang ramai, tapi jadi terbalik pula. Ya, maka sesungguhnya apabila dibukakan kepadamu hakikat-hakikat, kamu kira dia sesungguhnya dirimu. Sesungguhnya dirimulah dia. Dari sinilah jatuh istidraj. Dari mana tanah? Dari Tuhan sekalian Tuhan. Mana apa tuan-tuan? Yang ujung tu saya tak berapa nak tangkap lagi pagi ni, tak dapat nak hurai lagi. Tapi maksud yang kita boleh faham daripada perkataan Sayyidina Ali Al-Khawas ini ialah, dia kata apa? Jangan. Istidraj ini tuan-tuan boleh berlaku, kita rasa okey lah. Covid orang semua dah miskin, kita makin kaya. Covid semua kedai tutup, kedai kita maju. Covid orang semua tak boleh, kita boleh, kita masih hidup. Istidraj. Dia memang ada menipu, dia tak semayang pun, dia tak, tapi dia okey je. Allowance tambah, grade gaji naik, kalau tak ada masalah. Istidraj. Lagi dia ingkar, tidak tunduk kepada Allah, dia dapat kekal nikmat, dapat je macam-macam anugerah dunia, kemewahan. Dapat je, okey je. Tuan-tuan, itu dari sudut istidraj duniawi. Istidraj juga berlaku dalam konteks syafahat, tajalli ni pada apa? Pada orang alim. Faham? Istidraj berlaku pada syekh-syekh tarikat. Istidraj berlaku pada orang yang mencari hakikat. Kalau tak dipandu betul-betul, tak ada tuan guru yang membimbing, menegur dia, membetulkan dia, kalau dia lebih-lebih lagi bersendirian, kalau dia tuan-tuan memandai-mandai buat sistem sendiri, maka berlakulah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin wallahu a'lam bissawab. Ini kita sambung tuan-tuan kelas yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.